Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Eva Syafiza binti Syamsuddin bernombor matrik 145566. Saya akan menerangkan tentang bab 3 iaitu berkaitan dengan metodologi kajian. Metodologi kajian adalah meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Metodologi kajian menjadikan kajian yang dijalankan akan lebih bersistematik dan perjalanan kajian lebih terarah dalam mencapai objektif. Bab ini akan membincangkan persempelan atau kumpulan sasaran, kaedah mengumpul data, instrumen yang akan digunakan dalam kajian, kaedah analisis data, kesignifikan atau kepentingan kajian serta jadual pelaksanaan kajian. Kami memilih kajian tindakan sebagai reka bentuk kajian dan model kajian tindakan Stephen Kemis dan Matt Taggart 1988 telah dipilih sebagai metodologi kajian tindakan. Berdasarkan model ini, terdapat 4 langkah dalam melaksanakan kajian iaitu tinjauan awal, merancang tindakan, melaksanakan tindakan dan memerhati serta membuat refleksi. Kitaran ini akan berterusan mengikut kesesuaian masalah. Jika didapati masalah belum dapat diselesaikan dan terdapat penambahbaikan dalam perancangan, kitaran ini akan diteruskan. Kumpulan sasaran terdiri daripada 7 orang murid di Sekolah Menengah Kebangsaan PPKI. Ini melibatkan murid berkeperluan khas dalam kategori murid bermasalah pembelajaran disleksia yang berumur 13 tahun atau tingkatan 1 di kelas mawar. Murid yang kami sasarkan adalah murid disleksia yang mempunyai masalah dalam kemahiran membaca dan mengeja, di mana mereka menghadapi kesukaran dalam menggabungkan suku kata yang disebabkan oleh kelemahan dalam fonologi yang dihadapi oleh mereka. Pemilihan kumpulan sasaran ini adalah berdasarkan daripada pemerhatian, soal selidik dan juga senarai semak yang pihak kami jalankan dan beberapa hasil lembaran kertas kerja mata pelajaran Bahasa Melayu yang diberikan oleh guru kelas mata pelajaran Bahasa Melayu di kelas tersebut. Hasil daripada pemerhatian, soal selidik, senarai semak dan hasil lembaran kerja yang diberikan, kami mendapati murid-murid ini mempunyai masalah dalam menggabungkan atau mengagikan suku kata dalam sesuatu perkataan. Seterusnya adalah kaedah mengumpul data. Pengumpulan data ialah proses mengumpul dan mengukur maklumat berdasarkan pemboleh ubah yang disasarkan dalam sebuah sistem yang sedia ada bagi membolehkan menjawab soalan yang relevan serta menilai keputusan yang berkemungkinan. Pengumpulan data melibatkan proses iaitu di mana dan bagaimana data hendak dikumpul, membuat pemerhatian terhadap sesuatu yang sedang berlangsung, merekod, mengumpul, memilih, mengasingkan data dan memahami bila ia akan digunakan. Terdapat 2 kaedah pengumpulan data iaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Pendekatan kuantitatif mengutamakan kuantiti. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-angka, data numerik atau statistik. Statistik melibatkan pengiraan seperti mean, median, mood, peratusan sisihan piawai, skor Z, skor T, baran dan sebagainya. Pendekatan kuantitatif dikatakan lebih berstruktur, mempunyai darjah kekaburan yang minima, makna yang jelas, bercorak linear, mempunyai penjadual yang jelas dan menumpukan kepada hasil. Dari segi skop kajian, ia boleh melibatkan responden yang besar. Manakala pendekatan kualitatif pula berasaskan kualiti. Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian makna perkara-perkara yang dikaji. Ia tidak mengutamakan data-data berbentuk numeral. Ia kurang berstruktur, terbuka dan lebih menumpukan kepada proses. Skop kajiannya pula meliputi bilangan responden yang lebih kecil. Pengkaji telah menggunakan data kualitatif iaitu borang soal selidik, senarai semak, kaedah pemerhatian dan rujukan jurnal bagi mengumpul data berkaitan dengan masalah membaca dan mengeja dalam kalangan pelajar disleksia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah Faikah binti Amizan, nombor matrik 145911, akan meneruskan perbentangan kami ini. Terdapat 3 instrumen yang digunakan di dalam kajian ini iaitu pemerhatian, borang senarai semak dan borang soal selidik.
Instrumen yang pertama ialah pemerhatian. Kaedah pemerhatian ini digunakan untuk melihat keberkesanan intervensi terhadap murid disleksia yang mengalami masalah membaca dan mengeja. Kaedah ini berkait rapat dengan teori pembelajaran kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget yang menjelaskan bahawa proses kognitif menghasilkan perubahan kepada tingkah laku berdasarkan pengalaman yang diperoleh daripada tahap perkembangan kognitif, iaitu tahap sensori motor, tahap praoperasi, tahap operasi konkret dan tahap operasi formal. Jadi, proses kognitif dan perubahan tingkah laku yang berlaku hasil daripada intervensi yang pengkaji lakukan, itu yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kaedah pemerhatian ini. Perubahan tersebut yang perlu pengkaji catatkan di dalam hasil kajian kelak. Instrumen yang kedua pula ialah borang senarai semak. Borang senarai semak akan diberikan kepada guru yang mengajar murid disleksia. Borang ini mengandungi soalan-soalan berkaitan murid disleksia di dalam bilik darjah dan kemampuan mereka terhadap kemahiran membaca dan mengeja. Senarai semak ini lebih berfokuskan kepada pengumpulan informasi berkaitan tahap perkembangan kemahiran membaca dan mengeja murid disleksia. Instrumen yang penting untuk mengetahui instrumen ini penting untuk mengetahui perkembangan murid disleksia dengan penggunaan intervensi yang dipilih oleh pengkaji. Instrumen yang ketiga ialah borang soal selidik. Borang soal selidik ini digunakan sebelum intervensi dijalankan. Borang soal selidik ini akan diberikan kepada ibu bapa bagi kanak-kanak disleksia yang mengalami masalah membaca dan mengeja. Kandungan borang soal selidik ini adalah berkaitan dengan latar belakang responden seperti nama anak, kelas, nama penjaga dan juga bangsa. Perkembangan bahasa kanak-kanak disleksia di rumah dan maklumat yang ibu bapa tahu tentang kanak-kanak disleksia ini juga terkandung di dalam borang soal selidik ini. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, seterusnya saya Krisalin Bulan Christopher bernambah metrikan 145719. Saya akan meneruskan pembentangan pada bahagian 3.5 iaitu kaedah analisis data. Jadi, menurut Dora Eddy dan Steven Batchen pada tahun 2009, analisis data adalah metod yang digunakan untuk mengetahui bagaimana menggambarkan data, hubungan data, semantik dan batasan data yang ada dalam satu sistem maklumat yang akan kita analisis setelah kita menjalankan kajian. Jadi, untuk kumpulan kami telah memilih dua kaedah analisis data, iaitu ujian lisan dan juga ujian bertulis. Jadi, bagi ujian lisan, akan ada 3 intervensi yang kami gunakan, iaitu teka silang kata, magnetic word dan juga sahibah. Untuk analisis ujian lisan ini, kami akan menyediakan perkataan dan guru akan ataupun pengkaji akan menunjuk perkataan-perkataan yang ada pada papan tersebut dan pelajar akan menyebut perkataan yang ditunjukkan oleh guru. Melalui cara ini kita akan dapat mengetahui sama ada pelajar tersebut boleh membaca dan mengeja. Seterusnya, bagi kaedah analisis yang kedua iaitu ujian bertulis. Untuk ujian bertulis terdapat 3 peringkat kesukaran. Yang pertama adalah tahap mudah, tahap sederhana dan juga tahap sukar. Bagi tahap sukar, ia boleh juga digunakan untuk ujian lisan. Hal ini kerana ia lebih kepada membaca dan mengeja. Bagi tahap mudah dan sukar, ia lebih kepada bertulis. Seterusnya kita masuk kepada tujuan ujian atas kertas dan ujian lisan. Tujuan ia dijalankan adalah untuk membantu pengkaji mengenal pasti kelemahan murid dari peringkat awal, iaitu semasa pengkaji melakukan ujian sebelum intervensi dilakukan. Hal ini untuk mengenal pasti kelemahan murid. Jadi, melalui cara ini pengkaji akan dapat mengetahui
cara yang sesuai untuk digunakan kepada murid tersebut. Tujuan yang kedua adalah untuk membantu pengkaji menambah baik intervensi yang digunakan, di mana jika terdapat penambahbaikan yang perlu dilakukan selepas ujian dijalankan, maka guru akan melakukan penambahbaikan, maka pengkaji akan melakukan penambahbaikan. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk membantu pengkaji menyesuaikan pendekatan terhadap murid. Hal ini demikian kerana setiap murid mempunyai perbezaan masing-masing. Jadi, dengan adanya ujian bertulis dan ujian lisan, mudah untuk guru mengenal pasti pendekatan yang paling sesuai untuk digunakan kepada murid. Kajian ini dijalankan adalah untuk mencapai objektif dan tujuan yang telah dinyatakan dalam kajian tindakan yang dilakukan dan membantu murid-murid disleksia untuk menguasai kemahiran membaca. Kajian ini juga adalah untuk memberi manfaat dan faedah kepada pengkaji dan juga kepada golongan sasaran kami, iaitu murid disleksia yang terlibat untuk membantu mereka mengatasi masalah kemahiran membaca dan kemahiran mengeja. Melalui intervensi yang telah dijalankan dapat membantu murid belajar sambil bermain. Daripada aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan, iaitu aktiviti crossword, dapat membantu mereka ini untuk meningkatkan keupayaan menggabungkan suku kata dan mengagikan suku kata dalam sesuatu perkataan, serta dapat menumpukan sepenuhnya perhatian terhadap pengajaran guru ketika sesi pengajaran dan pembelajaran di divisi sedang berlangsung. Bagi kajian ini juga adalah amat penting untuk membantu guru untuk mempelbagaikan bahan bantu mengajar dalam mengajarkan kanak-kanak disleksia ini untuk membaca dan mengeja. Melalui intervensi permainan papan dan huruf yang telah kumpulan kami jalankan, dapat membantu murid untuk membina perkataan. Kajian ini juga mampu untuk memudahkan guru bagi mengajarkan murid cara membaca dengan betul dengan bermain permainan yang telah disediakan tersebut. Permainan ini juga dapat membantu murid mengeja perkataan yang telah mereka bina. Hasil daripada permainan yang dijalankan ini, murid akan lebih gemar untuk belajar berbanding daripada menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran seperti biasa. Hal ini dikatakan demikian kerana permainan papan dan huruf ini merupakan satu permainan yang tidak membosankan dan dijalankan secara berkumpulan. Hal ini sekaligus dapat membantu untuk meningkatkan daya saing pelajar antara satu sama lain agar mereka saling berfikir untuk membina perkataan dan mempunyai sikap ingin belajar dalam permainan yang dijalankan. Seterusnya kita masuk kepada jadual pelaksanaan. Jadi di sini terdapat 14 minggu yang diperuntukkan untuk melakukan kajian. Jadi kami telah membahagikan kepada 4, iaitu fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan fasa yang keempat. Bagi fasa pertama, masa yang diambil adalah selama 2 minggu. 2 minggu ini diperuntukkan untuk kami mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh responden maupun bagi intervensi yang akan kami lakukan. Bagi fasa kedua, kami merancang intervensi. Setelah kami mengenal pasti masalah, jadi kami akan merancang apakah intervensi yang akan kami pilih. Masa yang diperuntukkan adalah 2 minggu. Seterusnya bagi fasa ketiga, iaitu fasa pelaksanaan intervensi. Pelaksanaan intervensi ini mengambil masa 7 minggu, di mana dalam fasa 3 ini kami akan menguji keberkesanan intervensi kami. Intervensi kami terdiri daripada 3, iaitu teka silang kata, magnetic word dan juga sahibah. Masa yang diambil adalah selama 7 minggu. Hal ini kerana ia melibatkan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Jadi fasa yang terakhir iaitu fasa 4, iaitu fasa penambahbaikan dan mereflek. Jadi di sini kami akan melakukan penambahbaikan bagi intervensi yang kami gunakan. Adakah intervensi ini sesuai untuk digunakan dan apakah penambahbaikan yang kami perlu lakukan? Masa yang kami peruntukkan di sini adalah 3 minggu. Slide seterusnya adalah berkaitan dengan cadangan pelaksanaan penilaian intervensi. Jadi untuk ujian bertulis kami mencadangkan
dua masa pelaksanaan penilaian intervensi, iaitu semasa intervensi dijalankan di mana pengkaji akan menyediakan borang penilaian kepada responden untuk diisi oleh responden semasa mereka menjalankan intervensi. Yang kedua adalah selepas intervensi dijalankan, di mana penilaian atas kertas akan dilakukan terhadap murid. Lembaran kerja juga akan disediakan oleh pengkaji, di mana lembaran kerja tersebut adalah memadankan dan memisahkan suku kata, dan ia mengikut peringkat iaitu mudah, sederhana dan juga sukar. Dan lembaran kerja peringkat sukar ini boleh dilakukan di bawah kategori ujian lisan seperti yang telah dinyatakan sebelum ini. Seterusnya ini adalah berkaitan dengan cadangan pelaksanaan penilaian intervensi bagi ujian lisan, di mana ujian secara lisan ini digunakan untuk mengenal pasti keberkesanan alat intervensi yang digunakan. Jadi, untuk ini, ujian lisan boleh dilakukan sebelum dan selepas intervensi dijalankan, di mana sebelum adalah untuk mengenal pasti kelemahan-kelemahan murid. Untuk selepas adalah bagi menguji apakah intervensi yang dilakukan ini berkesan ataupun tidak. Jadi pada peringkat pertama, pengkaji akan membantu responden dengan menyebut perkataan-perkataan yang ada di papan tersebut terlebih dahulu. Pada peringkat kedua, responden mengulang menyebut dan mengeja perkataan yang ditunjukkan oleh pengkaji, dan ini masih dengan bantuan. Untuk peringkat yang ketiga, responden akan menyebut dan mengeja setiap suku kata yang ditunjukkan secara rawak oleh pengkaji tanpa bantuan. Jadi melalui cara ini kita akan tahu adakah intervensi yang digunakan ini berkesan atau tidak, dan apakah intervensi yang sesuai untuk digunakan kepada murid tersebut bagi penilaian yang akan dilakukan seterusnya. Slide seterusnya ini adalah akan berkaitan dengan contoh ujian bertulis dan contoh ujian lisan yang kami gunakan terhadap murid. Berikut pula merupakan rancangan pengajaran harian bagi intervensi yang kami ingin lakukan, iaitu Sahiba, teka silang kata, dan juga magnetic word.